لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan kitab Al-Adabul Mufrad, bab yang ke-179, muka surat 387, bab yudmi khairan bainan nas. Yunmi khairan minan bainan nas maknanya menyuburkan kebaikan di antara manusia. Anma yunmi itu maksudnya menyuburkan. Tajuk yang ke-179 ini iaitu menyuburkan kebaikan di antara manusia. Jadi anak tukar tu dia punya terjemahan tu, kalau kita kata menumbuhkan, dia tidak tepat. Kalau menumbuhkan, yumbitu khairan, itu menumbuhkan. Ini yunmi daripada nama anma yunmi, makna menyuburkan kebaikan di antara manusia. Di bawah bab ini Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan satu riwayat, iaitu riwayat yang ke-385. Akhbarani Humaid bin Abdurrahman, ini kata daripada Ibnu Syihab, dia kata akhbarani Humaid bin Abdurrahman anna Umma Kulthum ibnata Uqbah bin Abi Mu'id akhbarathu annaha sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laysa al-kadhdhab alladhi yuslihu bainan nas fayaqulu khaira aw yunmi khaira. Qalat wa lam asma'hu يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. Kata Ibnu Syihab, dia kata Humaid bin Abdurrahman menceritakan kepadaku bahawa ibunya iaitu Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'id menceritakan kepadanya bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan pembohong orang yang mengadakan pembaikan ataupun proses melakukan pembaikan di antara sesama manusia, lalu ia berkata baik atau dia menyuburkan kebaikan. Mana tidak dikirakan sebagai pembohong kalau seseorang itu, kalau dia bercakap tu adalah sedikit tidak betul, tetapi dia tidak mengurangkan hak sesiapa, dia tidak merosakkan sesiapa, bahkan dia menimbulkan kebaikan dan menyuburkan kebaikan. Hal tu dia tidak dikira bohong. Bohong ni maknanya dia menjejaskan hak orang lain, dia menyebabkan jadi rosak keadaan orang lain, itu baru dikira sebagai bohong. Jadi kata Humaid, aku tidak pernah mendengar beliau memberi keringanan hal kebohongan dari apa yang diucapkan oleh manusia kecuali dalam 3 perkara. Jadi kata Humaid, Nabi memberi sedikit kelonggaran untuk berbohong dalam 3 perkara, yang mana kalau kita perhatikan 3 perkara ni, dia tidak mengurangkan hak sesiapa pun, dia tidak merosakkan hubungan sesiapa, bahkan dia menyebabkan jadi kebaikan. Misalnya dalam 3 perkara itu, dia berbohong untuk mendamaikan di antara manusia. Maknanya dengan sebab kita pembohongan itu orang jadi molek. Jadi sebenarnya hakikatnya dia tidak bohong. Dia ada istilah dia selepas ni lah. Hak yang dibohong, yang diharamkan ini, yang tidak ada maksud kebaikan, ataupun bohong yang menyebabkan dia mengambil hak orang lain dengan cara tidak betul, ataupun dia menjejaskan hubungan orang lain, ataupun dia merosakkan maklumat, itu baru tidak boleh. Tapi hak ni tak ada semua tu. Tidak ada semua tu. Bahkan yang berlakunya, manusia jadi damai,
jadi baik, hubungan jadi harmoni. Itu tak apa. Yang kedua, kata-kata lelaki kepada isteri dia. Kalau dia bercakap benar, boleh jadi jadi balah lah dia tu. Jadi maknanya dia sebut sesuatu yang tidak benar lah kepada isteri, tetapi kesan dia jadi baik. Kena pasti yang itu. Kadang-kadang ada jenis gitu. Setengah orang itu kalau berterus terang, kalau kita sebut betul, dia jadi lagu lain. Hak ni kena fikir molek lah. Situasi macam mana kita nak bertindak begitu. Ni kalau nikah dua ke apa enggak, tu bagi-bagi lagu. Tapi kuku mana pun ini bukan lesen besar ni. Lesen ni lesen kecil ni. Ruang speed Nabi buka ni. Tidak luah. Kena berhati-hati. Jangan silap faham. Hadis ni bukan satu kebebasan, bukan. Ini satu ruang yang sangat kecil. Jangan kata ni Nabi kata boleh bang tak. Ni keharusan ni kerana untuk kebaikan. Sekadar itu saja. Jangan jadi lesen besar ni. Tak, dia tak jadi. Begitu juga seorang perempuan kata kepada suami dia. Bercakap suami dia. Adalah dia bohong sikit, tapi dengan maksud untuk kebaikan. Bukan untuk kepentingan diri, bukan untuk tu kena faham lah tu. Sebab tu dia letak dalam hadis ni ada islah. Ada islah. Bila kata islah, dia melibatkan semua pihak. Misalnya kita kata dah, isteri nak tubik, nak jumpa saing dia pun bohong, dia kata nak pergi beli. Tu tak boleh lagu tu. Tu tak boleh. Tu menipu dia panggil tu. Tak boleh lagu tu. Itu maslahat tu untuk dia seorang. Tak boleh lagu tu. Dia kena minta lah. Nak pergi jumpa. Kalau suami dia benar, dia boleh pergi. Tu tak boleh. Sebab kalau dia tak pergi pun tak apa. Hak ni tak dapat tidak. Kalau dia tidak berbohong, dalam situasi itu menyebabkan akan berlaku berantakan keluarga, akan berlaku fitnah kadang-kadang. Anak pun malah cerita lah, guru kita ni kedua lagi. Kita kenal dua kali. Jadi bini dia telefon kita, nak kalau ayat betul balah lah. Kita pun, anak tidak bohong, anak kata saya tak tahu, padahal kita tahu. Lepas tu kita ni lah. Tetapi kita ni takkan nak jawab tak tahu sama. Akhir sekali kita kata gini lah, urusanmu dengan binimu tu musuh sadi, jangan melibatkan aku lepas ni. Jadi kita buat sedap, munggu kita tahu. Jadi benda-benda gitu menyebabkan dia jadi tak balas kalau tidak hati-hati. Nya cicak seluar lelaki dia tu. Main-main. Dia cicak. Jadi kadang-kadang benda-benda gitu dia tak boleh berterusan gitu. Hak Nabi ayat ni dia tak boleh berterusan. Cuma untuk sekali-sekala, untuk mengelakkan daripada berlaku sesuatu lebih besar. Dia kena ingat asas dia nya islah. Asas dia. Kalau melibatkan timbul keburukan, timbul perkara yang negatif, itu tak boleh. Sebab tu anda kata ini bukan lesen untuk berdusta. Bukan. Kena berhati-hati. Cuba tengok bawah tu dia ada buat. Yunmi menyampaikan dan menyebarkan. Dalam bahasa Arab dikatakan namaitul hadis, aku menyampaikan suatu ucapan dengan tujuan kebaikan. Kalimah tu sendiri dalam bahasa Arab namaitul hadis. Hak ni lah asal daripada anma yunmi ni. Orang panggil sulasi dianya nama. Namaitul hadis maknanya aku menyampaikan suatu ucapan dengan tujuan kebaikan. Apabila seseorang hendak mengatakan aku menyampaikan suatu ucapan dengan tujuan untuk merosakkan, dengan tujuan untuk menimbulkan perbalahan, menimbulkan fitnah, maka dia kena kata namaitul hadis. Itu bahasa Arab. Beza tasydid dengan tak ada tasydid jadi berubah. Kalau namaitul hadis, aku sampaikan ucapan ini dengan tujuan kebaikan. Tapi kalau namaitul hadis, mana aku sampai ke ucapan ini untuk menimbulkan fitnah, kerosakan dan sebagainya. Sebab tu dalam hadis ni guna yunmi, maknanya bercakap untuk kebaikan. Kadang-kadang zahir nampak berbohong. Tu. Misalnya sebagai contoh, seorang mak adalah masalah anak dia di sekolah. Bunga budak kan sekolah rendah. Kadang dia tak ayak ke lelaki dia. Lelaki dia tanya, dia tak tahu sebab apa. Sebab kalau ayak ke suami dia ni, mungkin dia pukul anak secara berlebihan. Takut bahaya jenis gitu. Jadi mak tu dia akan selesai sendiri lah. Ada berlaku gitu. Ada berlaku gitu. Dan saya pernah ditanya. Jadi kita terpaksa fikir lah. Mana kalau isteri dia ayak betul masalah anak dia, menyebabkan jadi masalah lebih besar. Masalah lebih besar. Sedangkan penyelesaian dia bukan gitu budak sekolah rendah. Dia ada kaedah di cara dia. Kadang tu lelaki ni dia tak erti bab-bab lagu tu.
Jadi suami isteri dia sentiasa dalam keadaan tertekan. Sentiasa dalam keadaan tertekan. Sebab apa? Sebab isteri dia ni jenis lembut. Jadi anak tengok cara isteri dia tu lebih berjaya. Lebih berjaya. Ni anak sebut ni sekitar anak kenal. Tu laki dia jenis panas bara. Maknanya jadi isteri dia ni orang bagus. Boleh ke ustaz kadang-kadang saya terpaksa berbohong? Kalau tidak kat dia pukul siapa berdarah. Kita pun jadi fikir banyak kau lah Nabi jawab tu. Makna di sini Nabi sebut untuk tujuan kebaikan, bukan untuk keburukan. Tu. Sebab tu anak sebut bukan lesen untuk berbohong ni hadis ni. Hadis ini merupakan dalil bolehnya berdusta dengan tujuan mendamaikan orang yang bersengketa. Setengah ulama dia kata ini khusus untuk menyelesaikan perbalahan. Ada setengah ulama dia membataskan sekadar itu. Dan yang dimaksud bolehnya seorang wanita berdusta kepada suami dia atau sebaliknya adalah dusta yang tidak sampai. Perhati dia letak selalu dah kait dia. Jadi dalam hadis ini sebut seorang wanita boleh berdusta kepada suami dia atau suami boleh berdusta kepada isteri dia. Dusta yang dimaksudkan di sini adalah dusta yang tidak sampai melanggar hak isteri atau melanggar hak suami. Makna hak orang lain tu tidak terjejas. Hak suami tidak terjejas, hak isteri tidak terjejas. Atau pembohong atau bohong itu tidaklah sampai mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dia bukan ada maksud itu. Kalau ada maksud-maksud begitu, ini haram, tak boleh. Demikian juga dibolehkan berdusta dalam peperangan ketika tidak ada perdamaian keamanan. Dalam peperangan juga kita boleh dusta. Dusta ni dia tidak guna istilah dusta. Kalau dalam hadis lain dia panggil khida' dia panggil khida'. Al-harbu khida'. Kan Nabi sebut kan, peperangan itu adalah tipu daya. Tipu daya ni khida' ni makna bohong juga, tapi dalam peperangan tak apa. Kalau bahasa lagi kita panggil strategi perang saraf. Tu tak apa. Kukuk mana pun dalam huraian ulama, walaupun tak apa pun janganlah sampai ke peringkat merosakkan orang. Tak boleh. Kalau sampai peringkat merosakkan orang, ternapi hak orang lain, jadi dia mengambil hak orang lain dengan cara zalim, dusta tu tak boleh. Misalnya tak boleh dusta, saksi dusta tu tak boleh. Tu tak pernah ulama kata ada ruang haram, ruang halal tak ada. Dusta di mahkamah tu tak boleh. Sebab apa? Dia akan menyebabkan rosak hak orang lain. Tu tak boleh. Tu tak ada ruang kita nak kata halal. Ini lain cerita ni. Kena ingatlah. Sebab tu Nabi bila duduk baca hadis ni tu, lama yang guna jadi lesen. Dah bukan maksud begitu. Bukan maksud begitu. Baik, kita pergi seterusnya. Dah ni sebenarnya banyak berlaku dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita terpaksa berdusta dengan anak kita. Apa? Sebab kadang-kadang budak ni dia tak erti pun banyak perkara dah. Kadang-kadang dia erti nak buat apa, kita terpaksa bohong. Tu bohong jadi gitu tak apa. Payah nak ayat contoh tu, payah kena fikir. Mana asal ke dengan sebab kita bohong tu jadi kebaikan. Lepas ni dia ada sebut lepas ni. Sebelum ni kan ada sebut tak boleh berbohong dengan anak suruh beli coklat nak tak boleh, kedai tutup padahal dia tak beli. Tu tak boleh. Tu tak boleh. Lepas ni dia ada sebut, tapi dia tak sebut coklat, dia sebut menipu anak. Tu tak boleh. Nabi sebut tu kan dosa besar. Seorang ayah tu menipu dengan anak dia, anak kecil, enggak budak ni dia tunggu bila dia suruh beli. Nanya. Sebab tu anda sebut sebelum ni ada seorang mak, dia ni cikgu kan. Dia nak turun sebelah maghrib tu, nak turun daripada rumah dia, ada urusan lah. Kat anak dia nak makan pulut dia. Dia cerita lah ni, dia cerita. Dia kata tak apa, nanti mak balik mak belilah dia punya pulut atau santai munggu dia ada dah. Dia balik pukul 11 tak silap. Anak dia tak tidur tunggu. Dia tak ingat nak beli. Dia kata mak ni tak cakap dalam topik pula, tapi dia main mikir moga jenis orang cerdik. Dia kata dia nak pecah baju nak tidur lah pukul 11. Lepas tu dia main mikir, anak aku dah tunggu dia kata aku. Dia pun pakai baju, dia pergi beli.
Kita tahu tu sebab jumpa kedai dengan dia. Kata mana cikgu pukul 11 malam mau cari sate, cari dia ada kan kedai 24 jam di Jalan Demik ada kedai 24 jam orang Melayu kita lah. Dia beli. Dia kata tak boleh tidur, dia kata nak tidur dah kita ingat ke anak. Dia beli tobik mula pakai baju tobik dia beli. Tu seorang ibu yang bagus. Bayangkanlah anak dia daripada mengorik dia tunggu dah. Anak tu nak tidur macam mana dalam keadaan dia sedih. Jadi seorang mak ni dia jaga perasaan dia. Itu termasuk dalam sunnah besar tu. Termasuk dalam sunnah besar. Anak kata baguslah cikgu ni nak. Tu. Jadi anak dia tunggu. Hak ni berlaku ni bukan kepada anak. Saya nak cuma cikgu ni kita kenal juga. Saya nak cerita je. Oh, dia kata bagus cikgu tu. Ni anak sebut cerita di kalangan kita kenal. Jadi kalau kita anak kita suruh beli apa-apa, klik rumah tak beli, tubik semula lah beli. Hak tu kita boleh pahala. Kita boleh pahala. InsyaAllah Allah memberi keberkatan dalam hubungan kita dengan keluarga itu. Islam benci mana orang jenis pelawak ni. Jenis bohong. Islam benci sangat. Dan manusia pun benci. Baik. Seterusnya bab yang kedua, iaitu bab yang ke-180, tidak boleh berbohong. Babula yasluhul kadhib. Tadi boleh bohong. Imam Bukhari mari pula tak boleh bohong. Hak tadi tu sebenarnya hakikat bukan berbohong, macam kita kata halah saja. Hak sebenarnya la yasluhul kadhib, tidak boleh berbohong. Dia mari. Imam Bukhari kemukakan dua hadis di bawah bab ini. Hadis yang pertama, hadis 386. An Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Alaikum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa innal birra yahdi ila al-jannah, wa innar rajul yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa, wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wal fujur yahdi ila an-nar, wa innar rajul la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allah kadzdzaba." Dari Abu Wa'il, daripada Abdullah, daripada Nabi SAW, beliau bersabda, hendaklah kamu jujur. Alaikum bis-sidq, wajib ke atas kamu jujur. Ala tu kita boleh terjemah wajib. Dalam bahasa Arab ni ala ni bukan makna di atas saja. Misalnya alaina an nubirra bil walidain, contoh wajib atas kita buat baik pada kedua ibu bapa kita. Alaina tu makna wajib. Ni pun alaikum, wajib atas kamu bis-sidqi, bersikap benar, bersikap jujur. Kerana jujur dan benar membawa kepada kebaikan, dan kebaikan destinasi akhirnya adalah syurga. Orang yang sentiasa benar, dia akan sampai ke syurga. Nabi sebut ni, Nabi sebut. Dan sesungguhnya seseorang yang sentiasa berkata benar, jujur dalam apa saja tindakan, akhirnya Allah akan catat dalam buku catatan dia sebagai siddiq, seorang yang sangat jujur. Maknanya dalam buku catatan amalan dia tu, dikenali dia tu disebut sebagai ni, kena ingat ni, kena catat. Siddiq di sini adalah pangkat. Ulama kata siddiq di sini makna pangkat dan kedudukan. Supaya kalau dalam kehidupan manusia ni kan, biasanya kalau hari-hari kebesaran kan, sultan bagi pangkat, datuk, gini-gini pangkat banyak ke pangkat. Ini salah satu pangkat yang Allah beri dan manusia tak tahu. Diketahui pangkat ini bila manusia bangkit di hari akhirat, baru tahu. Oh, rupanya dia ni ada pangkat siddiq. Siapa beri? Allah bagi. Itu ayat besar. Mana orang yang jujur di muka dunia ni, dia dapat pangkat ni, kadang-kadang dia pun tak tahu. Dia ni dapat pangkat dari Allah sebagai siddiq. Di hari akhirat, orang terkejutlah kau. Oh, rupanya kita ingat kau nampak caprana dia dah. Caprana kata tu. Nampak debek ya. Rupanya ada darjah kebesaran di sisi Allah. Siddiq. Apa tu? Hasil daripada sentiasa benar dalam tindakannya. Sebaliknya, berhati-hatilah kamu terhadap dusta. Kerana dusta dia boleh membawa kepada keburukan, dan keburukan destinasi akhirnya adalah neraka. Mana dusta boleh membawa pada neraka. Jadi kena beringatlah. Jadi kalau kita baca hadis tadi, 3 tempat boleh kira-kira boleh bohong, dia kena baca juga hadis ni. Dia kena baca juga hadis. Dia tak boleh baca hadis tu saja.
Dia masuk dalam kepala kita, hak ni juga. Jangan hak tadi awak boleh tak apa pelawak tak apa beres. Pelawak semacam mana lagi tak boleh gitu. Dia kena baca juga hadis ni. Kalau sentiasa pelawak, apa kesan dia? Dia bohong sama nak lagi. Gapo kesan dia? Nabi kata, dan sesungguhnya seseorang yang sentiasa berbohong, kecek pelawak selalu dengan bini, dengan anak, dengan rakyat pejabat. Jadi dia ingin dia bohong. Bohong tu jadi nipis, dia ingin tak asal berat. Akhir sekali orang ni Allah tulis dalam buku dia, ni pangkat juga ni, tapi pangkatnya kadzab, pendusta besar. Kadzib seorang yang berdusta, kadzab pendusta besar. Wazan dia supaya dajjalun. Dajjalun kita terjemah penipu yang licik. Kalau dajil, penipu kecil-kecil perekat cawangnya gitulah. Tapi kalau perekat antarabangsa, siapa SPRM pun tak boleh nak tulis, ni dia panggil dajil. Dajjalun jamak dia. Kadzab gitu. SPRM pun pening. Hebat cara dia menipu. Ni menipu hasil mesyuarat ni. Ya, baca khusunat tak boleh menipu. Ni kalau dibiarkan berterusan tidak bertaubat, Allah saja Maha tahu sampai satu tahap Allah akan cop dalam buku catatan amal dia sebagai kadzab, pendusta besar. Na'udzubillahi min zalik. Baik, kandungan hadis ini yang pertama, dorongan agar berlaku jujur dan berkata benar. Kerana jujur dan berkata benar itu adalah sumber kepada segala kebaikan. Ni kita kena yakin sebab Nabi sebut. Rupanya bercakap benar ni dia sumber, puncak pada kebaikan dalam hidup kita. Kadang-kadang dengan sebab kita bercakap benar, Allah bui kebaikan kepada anak kita. Anak kita jadi jujur, isteri kita pun jadi tidak ada nafsu nak berbelanja besar misalnya dah. Itu mungkin kerana kebaikan kita, Allah bui. Yang kedua, hadis ini memberi peringatan agar seseorang meninggalkan dusta dan menganggap gabriel tahu tu bahasa Indonesia, menganggap keji lah, menganggap jelek dusta tu. Gitulah maksudnya. Remeh, memandang ringan terhadap dusta. Jadi dusta ni dia pandang kecil saja. Kerana dusta adalah sumber keburukan. Seperti mana bercakap benar sumber kebaikan, maka berdusta sumber keburukan. Sebab itulah dalam hadis, anak pun kadang-kadang usia ni peringatan kepada anak sendiri, bukan nak kata kat orang, sebab kita pun kuliah juga. Na'udzubillah lah kalau berlaku nak minta Tuhan ajar. Kadang-kadang kita tengok dari setengah YouTube itu, kadang-kadang kita tengok setengah ustaz tu buat contoh, menipu dalam contoh, mengajar dia buat benda-benda tidak gitu pun kita nampak, ya Allah ustaz ni wayak cerita. Kadang-kadang nak suruh orang suka tu reka-reka cerita, tak boleh. Sebab dalam hadis, dalam kitab ni kot, Nabi kata orang Islam yang sebenarnya kalau dia bergurau pun tetap benar. Jangan kita dengan sebab bergurau kita reka cerita hak palsu, tak boleh. Nabi tak benar. Bapa takut jadi tabiat. Cuba tengok ni, orang terlibat dengan lawak jenaka kata, banyak perkara haram yang dia buat. Kadang-kadang dia berupa dari rupa perempuan, sudah kejelas haram tu. Kadang makan seperti perempuan, tak boleh, haram jelas, tak ada khilaf ulama. Tujuannya untuk mentertawakan orang, biar orang tu tak boleh. Patu macam-macam lah kita kata. Benar dia apa sebab untuk dapat menghibur ke orang tu, dia terpaksa reka cerita, dia terpaksa berdusta, terpaksa buat perkara, dia panggil takalluf. Tak boleh. Dalam agama tak boleh takalluf, mengada-ngadakan, itu takalluf, tak boleh. Istilah takalluf tu mana sengaja, tu tak betul gitu. Kena berhati-hatilah. Sebab itulah guru saya tu masa habis mengaji tu, dia kata kena beringatlah. Kadang-kadang kita ni nak memuahkan orang, kita berdusta, tak boleh, tak ada maslahat. Hak tadi untuk mengelakkan sengketa, untuk mengelakkan jadi perbalahan, itu tak apa. Ni tidak untuk menghibur kau kita dusta, tak boleh. Kita bercakap, dia ada istilah lain lepas dipanggil mudarat. Selepas ni kita akan bincang istilah mudarat tu apa maksud. Hadis yang kedua ni. Sebab apa orang yang membiasa, nombor 3, cuba tengok nombor 3, orang yang membiasakan diri jujur, maka kejujuran itu akhirnya akan menjadi sifatnya. Kelihatan panggil jadi tabiatnya. Apa Nabi suruh kita sentiasa jujur supaya dia menjadi tabiat. Tetapi orang yang sentiasa berdusta, sehingga dusta itu akan menjadi tabiat dia, itu tak boleh.
tu bahaya tu. Bahaya tu. Kadang-kadang anak fikir kita duduk neng baca kita neng lagu mana seseorang tu berdusta ni mudah-mudah ya keluar. Kecek sikit pelawak selalu. Sehingga kita tak yakin ada. Saya ni ada gitu. Saya ni ada gitu. Pakai ini tak berubah lagi. Sampai kita tak sejumpa dia. Sebut secara umum lah. Ada sekali tu dia beli kereta, nak ayat cerita ni, antar sebut nama lah. Kita pun dengar masa ni lepas dah ni, masa kita ngaji hadis dah. Duk tengah ngaji hadis dah. Dia beli kereta. Anak je kira, bukan kira kita lah assessment sains kita. Nak suruh cepat kita tolong lah ajar sikit guna untuk kuliah kau ni, untuk kuliah. Gak dia janjinya untuk kereta tu akan keluar pada tarikh sekian. Bila sampai tarikh sekian tu, anak telefon dia, lagu mana kereta boleh ke? Tidak janjinya. Dia kata tak boleh lagi. Padahal boleh dah. Kereta pergi kedai kawan tu. Kata mana dia mau janji kawan? Saya tu kata, dia kata marin lagi dia ambil kereta tu. Kita telefon dia pun kata, sahaja dia gurau. Kereta swing nak marah. Ni ada jenis sains lagu ni. Sahaja dia tu nak tengok reaksi mu. Anak kata ke dia, kata mu ni kata aku tak percaya dah lepas ni. Lepas tu dia rayak durian bakal baik, kita tak percaya. Anak sampai lepas tu dia cerita nak durian ni balik, aku tak percaya dah. Lepas tu dia jadi kurang dengan anak. Nak ayatnya dia penipu jak sekolah lagi, dia gacek mesti pelawak. Dia nak gorai tu. Kita susah pergi kedai kau tu kita tanya, "Apa? Mau kita je kira kan?" Tu kesal tu. Sehingga kita rasa rugi masa aku jadi. Tak boleh buat urusan dengan guru kita ni. Ada sebab tu anak sedih kan. Kita jadi sedih, kesian ke dia. Rupanya gugu lain pun memang tak percaya lama. Ni ada tidak pengalaman hidup kita. Ni mujurnya tak berlaku pada kita, berlaku pada orang lain. Tapi kukuk mana pun kita sedih lah. Sebab berlaku pada kawan kita. Benar lagu tu Ali. Jadi anak duk fikir-fikir, dia ni bakal dia tak bertobat daripada sekolah menengah ni. Duduk pelawak sama sehingga rengeh dia. Kita susah main. Terpaksa pergi kedai kawan tu tanya, bapa tak tubik lagi kereta tu, kau janji. Dia kata kemarin lagi tubik kereta tu. Kata kita pun jadi berasa lah kepala rasa dah. Bapa kecil pelawak. Betul kereta ambil dah. Rupanya dia nak go. Ni go. Kelihatan panggil go yang bewak dia panggil. Benar. Apa tu? Sebab biasa terlajuk pelawak. Jadi remeh. Jadi kecil dah bohong. Tak boleh lah. Na'udzubillah min zalik. Tu salah satu contoh. Menyusahkan kita. Tu tak boleh. Kalau sampai gitu tak boleh. Baik. Hadis yang kedua ni ada maklumat lain yang menarik. Cuba kita tengok. An Abdullah qala la yasluhul kadhib fi jiddin wala hazlin wala an ya'ida ahadukum waladahu syai'a thumma la yunjizu lahu. Dari Abdullah bin Mas'ud dia kata, ni salah seorang tokoh besar, tokoh ilmuwan besar di kalangan sahabat. Dia kata berbohong tu la yasluhul kadhib, tak molek. Kalau kita kecek Kelantan, la yasluhul kadhib, tak molek bohong. Memang bohong ni tak comel, tak molek bohong. Sama ada dalam seriah ke gora ke tak boleh bohong. Mana bohong ni dalam keadaan serius, jid tu mana serius. Dalam keadaan hazal ni gora. Sebab saat ni saya tu dia gora tu. Susah kita sampai pakai baju turun pergi ke kedai ke tu telefon dia tak akak. Nak ayatnya susah kita. Dia gora hazal. Tak boleh. Ibnu Mas'ud kata tadi. Atau bercanda tu mana gua lah. Dan juga janganlah salah seorang dari kamu menjanjikan sesuatu kepada anaknya dan dia tidak penuhi dia. Hasanlah. Ya nak beli, dia tak beli. Lepas tu tak beli. Dia tak ingat siapa rumah kan. Kita ni berlaku-laku ni. Masa ada anak kata bini suruh beli, suruh beli garang. Kita pun ada juga. Berlaku lepas tu kita mari mikir, tak boleh lagu ni. Ya kedai tutup, orang tak beli. Boleh kata. Kedai tak buka dulu. Lama-kelama keduk main lagi tu bini tak percaya. Ya Allah, dia kata tu lagi dia ni kepelawak ni. Boleh tak boleh? Tak boleh. Ni sebut dengan anak ke dengan bini ke, padahal dia tak ingat beli. Dia kata kedai tutup. Kalau sepatutnya kena tubik dia beli semula. Tu baru orang beriman sekali. Dia untuk kita semua ni, kita tak kata kau untuk kita sendiri. Tak boleh. Kecuali rakyat betul minta maaf, abah tak ingat, abah tak cakap dia nak tubik. Rakyat betul.
Hak naknya betul. Jujur. Tu nak. Ni jelas sangat ni. Okey, cuba tengok kesimpulan hadis. Tidak boleh berdusta walaupun dengan maksud bergurau, atau untuk membuat senang anak kecil, atau bermudarah dengannya, kecuali pada 3 hal yang disebutkan. Mudarah. Mudarah ni anda nak sebut tadi, mudarah ni istilahnya. Asasnya berbohong dengan anak kecil pun tak boleh. Jadi mudarah ni apa maksud dia mudarah ni? Di sini anda ada catat ta'rif ulama di istilah mudarah. Mudarah ni berkait dengan kita bercakap, tapi bercakap kita tu tidaklah terlalu benar. Setengah ulama kata tak sampai peringkat dusta, tapi setengah ulama kata dusta juga, tapi dusta tu dusta yang ringan yang tidak menjejaskan apa-apa kebaikan orang lain. Baik, ana buat contoh di sini. Ni ana petik dalam huraian ulama ni. Mudarah yang dimaksudkan di sini adalah al-mulayanah wal mulatafah. Yang ni kita menunjukkan kelembutan dalam bahasa dan bersimpati dengan seseorang. Itu asal maksud dia. Baik. Jadi ta'rif yang lain yang lebih mudah difahami, iaitu kita menunjukkan sifat ramah di hadapan orang, sifat lembut, dan menggunakan bahasa yang lunak untuk orang ramai, dan tidak menggunakan bahasa yang keras kepada mereka, dengan maksud untuk mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang kita bahasa kita lembut tu, sebenarnya di situ ada makna bohong, sedikit bohong, tetapi tujuan dia untuk kebaikan. Dia panggil mudarat. Mudarat dia panggil tu. Kalau dalam peperangan dia panggil khida'. Ni mudarat. Ni boleh sekadar ni saja. Tapi syarat dia tidak ada unsur-unsur yang boleh menjejaskan hak orang lain. Tak boleh. Kalau timbul keburukan hasil pada tu, tak boleh juga. Makna sebab tu anak kata ruang tu sempit ya, tidak luas. Kalau boleh dak lagi baik. Kalau sepuluh guru anak dia kata molek dak, sebab Nabi buih ni atas rasa sikit saja sempit. Kalau kita boleh bercakap berterus, sebab gini isu dia je setengah orang tu dia tak boleh. Kalau kita berterus terus dia jadi lagu lain. Masing-masing asal kita ada pengalaman di setengah saya kita. Kalau kita berterus terang dengan dia jadi tak molek. Terpaksa kita kona sikit. Kona mudarat ni kona lah sikit. Tu bahasa Kelantan molek benar tu. Jadi kita terpaksa kona sikit. Bapa kalau straight dia jadi tak molek. Ada kadang-kadang lagu tu. Setengah manusia dia tak boleh terima berterus terang. Dia tak boleh terima. Itu masalahnya. Ni orang panggil rencah kehidupan lah ni. Jadi kena tahu, sebab Islam kita ni dia bukan jumud, tidak. Islam ni adalah hidup, kehidupan. Jadi Nabi ni paling hebatlah dalam nak menyelesaikan kehidupan manusia. Jadi ruang ni kena ingat, ruang ni terlalu sempit, tidak boleh buka seluas-luasnya. Baik, seterusnya bab yang ketiga, iaitu bab yang ke-181. Babul ladzi yasbiru ala adhan nas. Ni kita masuk tajuk lain dah, tidak bab bohong ni. Bab bersabar menghadapi gangguan orang lain. Mana seseorang ganggu kita, kadang-kadang dengan WhatsApp dia ganggu kita, dengan FB dia ganggu kita, dengan bahasa ataupun dengan orang panggil reaksi tubuh dia ganggu kita, sehingga kita jadi rasa tak sedar hati, rasa tak senang hati. Kena sabar. Kena sabarlah. Banyaklah kalau buat contoh ni banyak benar lah. Boleh buat contoh lah. Baik. Masalah parking ini ani ingat semua ni. Di DSM ni berlaku DSM. Balah tu. Nak gocah kena sekat. Kau ni belok kereta dia. Dia kata dia gaduh. Dia hon lah tu, jadi tu yang tu pergi. Dia kata para anak tengok. Siapa nak gocah? Kalau tak ada, kalau anak tak sekat biarnya gocah nak gocah. Kenapa nak sangat lah? Dia tahu dah orang ke sekat dengan orang ramai. Kalau anak tak sekat, anak senyap. Tu kita banyak sekat kat dia. Nampak budaya nak gocah, biarnya gocah gigi. Engkau itu wadah tu kan. Tak cerdik tu nak. Tapi nya sekat dia tahu dah sama orang gitu ya. Kan sebab tu kalau orang jenis pesek dia semua dia tak tahu depan orang nak. Orang tua katalah. Seorang sama seorang, sepuluh orang nak terjun sungai, tanya orang ada dia nak terjun. Tahu dah orang ke sekat. Jadi anak tengok jadi kecoh. Siapa orang tu mari belaka tengok dah. Memalukan. Tu wadah tu. Tapi kok mana pun isu dia ke dia? Ni lah. Mana ada orang mengganggu orang lain. Gangguan itu dalam bentuk apa? Dia belok kereta orang lain. Setengah-setengah orang boleh sabar.
tak apalah tunggu. Setengah orang tak boleh sabar. Tu. Jadi keadaan manusia tu kadang-kadang waktu ni dia boleh sabar, kadang-kadang tidak, bergantung pada keadaan tu. Kalau time dia tak boleh sabar, jadilah seperti tadi. Bergocah. Tu. Sebab itulah kita kena tutup jalan perbuatan yang boleh mengganggu, dia kena tutup. Jangan buat. Sebab tu Islam dia tutup, tak boleh kita kata belok jalan, tak boleh mengganggu jalan, tak boleh apa. Dia akan menjadi punca pada perbalahan. Sebab tu Islam dia akan sekat lalu. Baik, cuba kita tengok di sini. Ini satu hadis saja. Hadis yang ke-388. An Ibn Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum. Daripada Ibnu Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni pun ana ubah, bukan ubah ni, tambah satu kalimah. Orang mukmin yang sebenar, al-mukmin, orang mukmin yang sebenar adalah orang yang hidup bersama masyarakat. Tu terjemah lebih itu lagi. Orang mukmin ni dia tidak menyendiri, dia tidak pergi duduk tepi bukit tak selesai dengan orang. Tak. Orang mukmin ni adalah orang yang yukhalitun nas, dia bergaul dengan manusia. Orang mukmin yang sebenar, dia hidup bermasyarakat. Dan dia akan sabar menghadapi gangguan, ataupun kita terjemah dia sabar menghadapi kerenah masyarakat. Itu lebih baik lagi. Orang beriman ngerti. Dan mereka ni hak jenis gini, mereka lebih baik dari orang yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak pernah berlaku pengalaman mereka sabar dengan kerenah orang ramai. Tidak lebih baik. Mana Nabi nak ayatnya orang beriman sengerti ni orang yang hidup bermasyarakat, dan kalau ada masyarakat tu buat bertindak tak tu, dia sabar. Hak tu hak terbaik. Sebab apa? Sebab orang mukmin ini orang yang akhlak baik. Jadi kalau tidak ditunjuk akhlak dalam masyarakat, maka dia akan tercipta arus yang buruk. Banyak kalau orang baik-baik tak tubik rumah berlaku. Orang baik-baik duduk kapung berlaku, tak terlibat dalam masyarakat. Jadi hak adanya orang buruk-buruk saja. Gapo dia hasil dia? Supaya Sidik Fadil, almarhum Sidik Fadil katalah. Dia kata tak boleh pakai mekanisme injek-injek semut siapa sakit naik atas. Jadi hak jadi mimpi hak tak pakai berlaku. Hak sehat-sehat tak terlibat. Dia sebutlah. Jadi hak naik jadi mimpi hak sakit-sakit, dia panggil mekanisme injek-injek semut. Injek-injek semut siapa sakit naik atas. Jadi hak duduk di atas sakit-sakit saja. Hak bermasalah saja. Inilah maksudnya. Jadi kita orang baik ni, kita kena hidup dalam masyarakat. Supaya apa? Supaya kita boleh transfer kebaikan itu. Sebab bila orang tengok orang-orang baik ni, dia ada kesan. Dia ada kesan. Ni bagaimana hadis Nabi sebut ni, dia satu isyarat bahawa kita orang baik ni kena mencipta arus. Orang baik ni dia kena pastikan kehidupan baik tu akhirnya menjadi arus perdana. Jadi maknanya setiap orang dia kena pamer kebaikan, bukan untuk riak, bukan untuk ujudak, untuk supaya menjadi contoh. Sebab ramai manusia ni dia terpengaruh dengan orang. Ramai manusia dia terpengaruh dengan orang lain. Ramai manusia jenis gitu. Jadi kalau ramai orang buruk-buruk saja yang aktif dalam masyarakat, orang perangai huduh saja aktif dalam masyarakat, itulah yang akan membentuk masyarakat hak lemah-lemah ni. Sebab tu kita kena tunjuk. Tu maksud Nabi ya. Maknanya Nabi nak ayat yang tak kena lah orang baik-baik itu tak sih bergaul dengan masyarakat, bahawa masyarakat teruk. Lepas tu teruk semua lah kawan itu ya. Dah orang baik-baik tak sih saing dengan dia. Itu yang dimaksud. Sebab tu Nabi kata orang mukmin hak sengerti, yang ada nilai tinggi dalam agama, dia sanggup hidup dalam masyarakat yang bermasalah. Tujuan apa? Supaya dia boleh tegur, dia boleh nasihat, dia boleh pamerkan akhlak yang baik. Dan hak ni lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bergaul dalam masyarakat. Ini cara Nabi nak ayat kepada kita bahawa seseorang yang walaupun dia tidak nasihat, dia tidak suruh orang buat baik, kadang-kadang dia tunjuk kebaikan di tengah-tengah masyarakat, dia tetap ada kesan baik. Dia ada kesan kebaikan. Itu maksud dia. Baik. Hadis ini menerangkan keutamaan bergaul dengan masyarakat
tidak menyepi dan mengasingkan diri daripada mereka. Hal ini dikarenakan sebab apa Nabi suruh gini? Kerana bergaul dengan masyarakat, kalau kita bergaul dengan masyarakat, kita boleh mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Kita boleh mengarahkan mereka ke arah kebaikan. Kita boleh nasihat mereka ke arah kebaikan. Jadi kalau kita tak bergaul, semua tu kita tak dapat. Kita tak boleh buat. Dengan begitu maka akan wujud ketenteraman dan kebaikan akan tersebar di tengah-tengah masyarakat. Di sini ana ada buat catatan Ni adalah kitab lain lah. Hikmah hadis. Kenapa Nabi kata orang beriman orang hidup bermasyarakat? Apa? Hikmah dia ada 3. Ini setengah ulama sebut. Yang pertama kita boleh menilai diri kita. Kadang-kadang kita tengok orang buat jahat ni, kita ni aku ada juga ke perangai lagu tu. Kadang-kadang kita membaiki diri kita dengan melihat kelemahan orang lain. Ni dia panggil koreksi diri dengan menjadikan orang lain sebagai cermin. Kita koreksi diri kita, itu kebaikan dia. Lepas tu kita nak tahu lagu mana kalau kita tak bersaing orang. Rupanya tak boleh perangai lagu. Kita tengok orang kadang-kadang dia pusing nak kocik kereta, kita nampak nampak sombong nak. Contoh saja. Kita jangan buat lagi tu. Tu contoh mudah. Engkau dia kata baru beli ke lambai besar ni, lambai masjid tu dah. Dia rumah pusing kata, kita berasa nampak macam sombong. Kita punya kita jangan buat gitu. Itu kebaikan dia. Itu mana koreksi diri dengan tengok boleh jadi kawan tu tak maksud gitu. Tapi ke mana pun kita dapat kebaikan itu. Itu yang pertama. Sebab tu maknanya di sini mana mampu membuat koreksi diri dengan melihat kelemahan orang lain. Yang kedua, ini seperti yang disebut di sini. Mana berpeluang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita boleh dan maknanya kita tahu sebabnya amar ma'ruf nahi mungkar ni dia bertitik tolak daripada tahu masalah. Kita nak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dia asas dia kena tahu masalah baru kita boleh tegur kan. Jadi kalau kita tidak bergaul di masyarakat, tak tahu apa yang berlaku, tertutup pokatok di bawah tempurung lah kata. Tinggal bahas macam hidup ni. Sebab apa tu? Sebab tak bergaul dengan orang. Grup WhatsApp pun tak ada. Misalnya tak. Berat juga tu. Gagak-gagak rekap pun. Dia tahu ke apa? Nabi bagi Nabi tak ada nilai tu. Nilai tu dia rendah. Yang ketiga, mematangkan minda dan mewujudkan orang panggil cekap dalam bertindak. Ni kelebihan dia. Jadi dia hidup bermasyarakat ni mematangkan kita. Dan juga dia mewujudkan satu kecekapan dalam bertindak. Mana kita kalau gini lakukan awak. Itu hasil pengalaman. Pengalaman itu tak dapat kalau tidak bergaul dalam masyarakat. Jadi mana hadis ni dalam bab apa ni? Dalam bab kemasyarakatan. Hadis ni dikategorikan adalah hadis kemasyarakatan. Maknanya untuk dapat kebaikan dia kena bergaul. Kadang-kadang kita tengok kita tak boleh nak tegur pun. Kita boleh minta tolong orang lain untuk email, tolong sentuh sikit dalam khutbah, dalam itu tu. Nak masyarakat kita ni nampaknya berat benar dah ni. Berlaku fitnah sana sini, 3-3 butir kedai duk fitnah berlaku ni nak kecek kat fitnah nampak tak terkawal dah ni. Bahaya. Kita boleh royak. Sebab apa? Sebab kita tahu. Kita nak tegur sendiri tak ada kekuatan. Kita boleh royak tu email berat ni. Nampak kuat menang ngopak masyarakat kita. Kuat benar duk muduh duk kata uduh sama-sama orang Islam ni. Duk kedai kopi macam-macam lah cuba. Ingat anak sebut sebelum ni. Dia tengok pemimpin tu dia tok kaki dia di TV. Dia tok kaki dia bercim dah ambil pun. Tak boleh lagu tu. Sama Islam tu kalau kita bercim tak boleh gitu. Ada solat gitu atau kalau TV kedua ya dia tahu nak hari kot nela. Bila tu pemimpin tu benda-benda gini hadirat dia tak boleh kawal perasaan. Baik. Seterusnya ni ringkas saja ni. Kita ambil soal. Tajuk yang keberapa? Yang ketiga, yang keempat lah ni. Yang ketiga, yang keempat. Apa dia? Babus sabri alal adha. Ni. Tadi mana kita nampak macam bersambung tajuk tadi, sabar menghadapi kerenah masyarakat. Ni pula sabar menghadapi gangguan secara umum. Imam Bukhari kemukakan 2 riwayat. Bersabar terhadap gangguan, kerenah lah kita kata. Hadis pertama, hadis 389 an Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
laisa ahadun aw laisa syai'un asbar ala adha yasma'uhu min Allah azza wa jalla wa innahum la yad'una lahu walada wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Daripada Abu Musa, daripada Nabi sallallahu, Abu Musa tu Abu Musa al-Ash'ari, seorang sahabat besar, daripada kabilah Ash'ar. Ash'ar tu kabilah dia. Ash'ari itu kabilah, nama kabilah. Abu Musa al-Ash'ari, hak ni lah keturunan Abu Hasan al-Ash'ari ni. Ni datuk nenek dia ni. Mana dia ni keturunan sahabat. Hak ni memang tak ada khilaf. Ulama semua terima. Abu Hasan al-Ash'ari tu kan pengasas, panggil sifat 20 tu, pengajar secara Asy'ariyah tu, dalam bab pengajar tauhid tu. Ni datuk nenek dia ni sahabat. Dia kata Nabi bersabda, tidak ada satu orang pun. Ni perawi dia syok ni, tengok tak akhlak. Jadi perawi ni dia syok. Apakah Nabi kata tidak ada seorang pun, ataupun Nabi kata tidak ada sesuatu pun? Dia tak ingat, dia sebut dua-dua. Ni amanah perawi. Sebab kita lah, dia pergi ngabah, saya ingat saya lah. Ataupun mungkin dia pergi kereta, saya tak ingat molek. Kita sebut gitu. Sebab kita tak ingat dia pergi ngabah kau, dia pergi kereta, kita sebut dua-dua. Dia pergi ngabah, ataupun mungkin dia pergi kereta, saya tak ingat. Tapi hal lepas tu kita ingat molek. Tak apa, tu cara periwayatan. Nak ayatnya amanah. Hak dia tak yakin, dia akan guna bahasa yang longgar, yang tidak menunjukkan yakin. Tapi kalau dia yakin, dia sebut dengan yakin. Itu amanah dalam menakalkan maklumat. Ni sifat orang Islam ni. Baik. Jadi cuma ni bukan Abu Musa yang syak ni. Orang lain lah, perawi lain. Jadi ada perawi itu dia tak ingat molek. Apakah Nabi kata tidak ada seorang pun atau tidak ada sesuatu pun? Yang lebih sabar, yang lebih hebat kesabaran berbanding dengan orang yang diganggu kerana hak Allah. Tu anda terjemah mudah lagi. Misalnya ada orang mengatakan, mereka menganggap bahawa Allah ada anak. Bagi orang berimeh sengerti, orang hak tinggi, dia tak boleh sabar. Mungkin kalau orang kata ke dia boleh sabar, tapi bila orang kata kepada Allah, orang ceroboh agama Allah, orang ceroboh syariat, dia tak boleh sabar, menyebabkan dia bertindak. Inilah sabar yang orang paling baik. Dia boleh sabar seperti Nabi kan, kalau orang kata ke dia boleh sabar. Tapi kalau orang kutuk Allah, dia sanggup berdebat, sanggup berada di atas pentah lah kita kata. Ulama kita di Malaysia ni pun ada gitu. Kalau timbul isu-isu agama, dia ke depan, besar pahala dia tu. Besar pahala dia. Padahal Allah ni, padahal dia yang memberi mereka afiat dan memberi mereka rezeki. Allah beri dia sehat, tiba-tiba dia kata Allah ada anak. Dan mengatakan Allah ada anak ni, kalau orang Islam sebenar, dia tak boleh sabar. Dia akan panggil itu. Kalau dia ada kuasa, dia akan penjara itu. Sebab orang itu telah jadi kafir dah tu dengan kata gitu. Jadi maknanya di sini Nabi nak ayatnya sabar-sabar pun biar ada hak. Kalau dalam bab orang ceroboh agama Allah nak sabar lagi. Tu maksud dia nya. Kalau kita dah sebut kena sabar, tapi dalam kih ni tak payah sabarlah. Kena bertindak dalam apa cara sekalipun. Kena bertindak dengan cara yang bijaksana. Jangan kita kata bila orang kutuk agama Allah misalnya, kita kata sabar. Tu Nabi nak ayatnya dalam bab ni tak boleh sabar sebab orang ceroboh hak Allah dan kenapa lah? Jadi kita dengan hadis kita baca, kita cuba imbangi keadaan itu. Baik, kesimpulan hadis ini. Yang pertama, jadi hakikat sabar sebenar adalah menahan diri dari membalas dendam dan sejenisnya. As-sabur ni salah satu nama Allah. Tapi makna dia sabur, nama orang yang tinggi sangat tinggi nilai kesabaran. Itu makna sabur. Bukan sabar-sabar biasa. Kalau sabir orang yang sabar, kalau sabur orang yang sangat sabar. Dan ia adalah salah satu asma'ullah, salah satu nama Allah, yaitu Tuhan yang tidak menyegerakan azab dan pembalasan bagi orang yang derhaka kepadanya. Jadi sabur yang menjadi nama Allah ni, apa maksud? Allah ni sabur, maknanya Allah ni bila orang buat salah tak balas lalu, dia wi peluang. Kadang-kadang siapa mati dia wi peluang, tak bertaubat juga hari akhirat kena. Tu nak ayat sabur, tu makna sabur. Maknanya seseorang yang ada kuasa tapi dia beri peluang pada orang lain supaya bertaubat. Allah lah tu. Allah. Yang kedua, sesungguhnya Allah Ta'ala maha luas kesabaran dia, maha besar kesabaran dia.
Sampai-sampai orang kafir kata dia ada anak pun terus dia tidak hukum, dia tidak azab. Kata Allah ni ada sekutu, malaikat atau anak perempuan Allah. Masyarakat kafir Quraisy kata di zaman Mekah, Allah tidak hukum mereka, Allah keluar. Selepas tu selama mana orang masuk Islam. Ni makna sabur. Gitu jadi hadis yang kedua tu kita bincang minggu hadapan. Kita berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.